Hai, Assalamualaikum murid-murid. Selamat datang ke kelas Cikgu Kristina. Hari ini Cikgu akan mengajar subjek Bahasa Melayu tahun 4. Tapi sebelum tu, Cikgu akan tunjukkan sesuatu kepada murid-murid. Cikgu nak murid-murid lihat dan fahamkan apa yang kita akan belajar pada hari ini. Apa benda yang Cikgu tunjukkan ni? Cuba murid-murid fikir. Ini adalah satu karangan lengkap. Jadi hari ini cikgu akan mengajar murid-murid cara untuk membina karangan lengkap. Sebelum tu, cikgu akan terangkan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Objektif yang pertama ialah murid dapat menghasilkan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 draft berdasarkan teks kuasa kentang. Yang kedua, murid dapat menulis satu karangan lengkap berdasarkan draft yang dihasilkan berdasarkan teks kuasa kentang. Jadi untuk hari ini, cikgu akan uji kemahiran menulis murid-murid. Pada hari ini, kita akan lakukan 2 aktiviti. Yang pertama, murid-murid akan menghasilkan draft untuk membentuk perenggan. Sebab dalam karangan yang lengkap, mesti ada perenggan. Yang kedua, murid akan menulis satu karangan lengkap daripada draft yang dihasilkan. Jadi sekarang cikgu akan terangkan aktiviti kita yang pertama, iaitu aktiviti menghasilkan draft. Macam mana kita nak hasilkan draft ni? Okey, untuk hasilkan draft ni, cikgu ada sediakan kerangka karangan di sebelah kiri tu. Murid-murid boleh lihat ada 2 kerangka karangan yang cikgu sediakan. Jadi sekarang ni kita akan buat pendahuluan dulu, sebab dalam satu karangan lengkap mesti ada pendahuluan. Okey, di situ ada gambar. Jadi murid-murid boleh rujuk gambar tersebut untuk menghasilkan ayat lengkap. Okey, di situ ada dua kerangka karangan. Okey, kerangka yang pertama tu kita hasilkan ayat 1. Kerangka yang kedua kita hasilkan untuk menjadi ayat kedua dalam perenggan pendahuluan. Maksudnya dalam perenggan pendahuluan tu ada 2 ayat yang kita perlu hasilkan. Okey, mari kita lihat sama-sama. Kerangka yang pertama tu. Dalam kerangka pertama tu ada Hajar bersuah foto, telefon bimbit dan bilik. Dan kerangka yang kedua ni ada memuat naik, gambar swafoto dan media sosial. Jadi macam mana kita nak bina ayat lengkap? Kita kena tambah frasa, tambah perkataan dalam kerangka tersebut untuk jadikan satu ayat lengkap. Okey, mari kita lihat draft pendahuluan di sebelah kanan tu. Okey, Hajar bersuah foto menggunakan telefon bimbit baharu yang dihadiahkan oleh ayahnya di dalam bilik. Jadi itu adalah ayat pertama berdasarkan kerangka pertama tadi. Okey, ayat yang kedua pula, dia. Okey, kenapa kita guna dia? Sebab dia tu merujuk kepada Hajar. Kita tak nak ulang balik perkataan Hajar tu, kita gunakan sahaja dia. Dia memuat naik pelbagai gambar swafoto yang diambilnya tadi dalam media sosial. Ini adalah contoh draft pendahuluan. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, selepas pendahuluan, mesti ada perenggan isi. Jadi, kita akan lakukan perenggan isi yang pertama dahulu. Okey, murid-murid boleh rujuk gambar dekat atas tu untuk hasilkan ayat. Okey, kita lihat kerangka yang pertama untuk hasilkan ayat yang pertama, iaitu memuat naik, berkongsi lokasi, umum dan media sosial. Kerangka kedua pula ada berkongsi maklumat, ketiadaan ibu bapa di rumah. Okey, mari kita lihat draft untuk isi yang pertama.
Sebelum Hajar memuat naik gambar swafotonya, dia berkongsi lokasi keberadaannya secara umum dalam media sosial. Itu adalah ayat pertama berdasarkan kerangka pertama tadi. Seterusnya, untuk ayat yang kedua iaitu, selain itu, dia juga berkongsi maklumat mengenai ketiadaan ibu bapa di rumah. Jadi lengkaplah draft kita untuk isi yang pertama. Seterusnya, perenggan yang kedua. Perenggan kedua untuk isi yang kedua. Maafkan cikgu, perenggan yang ketiga tadi kita ada pendahuluan, perenggan pendahuluan, kita ada perenggan isi pertama dan ini ialah perenggan yang ketiga iaitu untuk isi yang kedua. Untuk perenggan yang ketiga ni ada 3 kerangka karangan. Untuk kerangka pertama tu kita hasilkan untuk ayat 1. Ada jiran, terlihat, menceroboh masuk. Untuk kerangka kedua, kita bina untuk ayat yang kedua. Ada menelefon, laporan dan penceroboh. Tapi untuk kerangka ketiga ni, cikgu hasilkan untuk ayat yang ketiga, keempat dan kelima. Mari kita lihat sama-sama draft isi yang kedua. Pada satu malam, jiran Hajar terlihat seorang lelaki berbaju hitam sedang menceroboh masuk rumah Hajar. Kenapa lelaki berbaju hitam? Cuba lihat gambar di atas tu. Lelaki di atas tu dia memakai baju hitam, betul tak? Jadi cikgu tulis lelaki berbaju hitam. Itu ialah ayat yang pertama. Ayat yang kedua pula kita lihat sama-sama. Dia segera menelefon polis. Kenapa perkataan dia? Dia tu merujuk kepada jiran Hajar tadi. Kita tak nak ulang jiran Hajar, kita tulis dia. Dia segera menelefon polis untuk membuat laporan mengenai penceroboh tersebut. Kita lihat ayat yang ketiga, keempat dan kelima ni berdasarkan kerangka karangan yang ketiga. Mari kita lihat sama-sama. Polis segera datang ke rumah Hajar untuk memberkas penceroboh tersebut. Ayat yang keempat, penceroboh itu dibawa ke balai polis untuk disoal siasat. Dan untuk ayat yang kelima, pegawai polis menasihati Hajar untuk tidak berkongsi maklumat peribadi dalam media sosial. Seterusnya, dalam karangan lengkap mesti ada penutup. Jadi cikgu akan terangkan cara menghasilkan draft untuk penutup. Dalam penutup ni ada 2 kerangka karangan. Untuk kerangka pertama ni cikgu hasilkan ayat yang pertama. Dan untuk kerangka kedua ni, cikgu hasilkan untuk ayat yang kedua. Mari kita lihat sama-sama draft untuk penutup ni. Hajar menyesal akan perbuatan yang dilakukannya, iaitu berkongsi maklumat peribadi dalam media sosial. Seterusnya, ayat yang kedua. Dia akan sentiasa berwaspada dengan setiap perkongsian maklumat yang dilakukan agar tidak berlaku sebarang masalah yang boleh membahayakan keselamatan diri. Jadi selesailah aktiviti menghasilkan draft kita. Aktiviti yang kedua iaitu menulis karangan lengkap berdasarkan draft yang kita lakukan tadi. Di sini murid-murid boleh lihat satu karangan lengkap berdasarkan draft yang kita buat tadi. Kita dah buat draft pendahuluan tadi. Yang pertama, perenggan pertama tu. Perenggan kedua, kita buat draft untuk isi 1. Perenggan yang ketiga ni, kita buat draft untuk isi kedua. Dan perenggan yang keempat ni, kita buat draft untuk penutup. Jadi, lengkaplah karangan kita. Oleh itu, tugasan murid-murid pada hari ini ialah cikgu ada sediakan 1 lembaran kerja untuk murid-murid ni. Murid-murid boleh ambil atau tekan pada
pautan di bawah tu, atau murid-murid boleh scan kod QR yang cikgu letak dekat atas ni. Okey, macam mana kita nak buat tugasan ni? Yang pertama, murid perlu cetak atau print lembaran kerja ni. Tadi kan murid-murid dah tekan link tu ataupun murid-murid dah scan kod QR. Okey, dah scan tu, print dan tampal dalam buku tulis karangan. Okey, bagi murid-murid yang tiada mesin cetak atau printer dekat rumah, murid-murid boleh salin soalan ini dalam buku tulis karangan. Okey, seterusnya, murid-murid perlu lengkapkan soalan tersebut mengikut panduan yang cikgu terangkan tadi. Panduan cara untuk menghasilkan draft dan menulis satu karangan lengkap tadi tu. Okey. Yang seterusnya, murid-murid perlu ambil gambar jawapan dan hantar kepada Cikgu Kristina melalui aplikasi WhatsApp. Murid-murid boleh rujuk pada buku teks muka surat 112. Kalau ada apa-apa masalah, boleh tanya cikgu, WhatsApp cikgu secara personal. Itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid kerana menghadiri kelas cikgu pada hari ini. Jangan lupa isi kehadiran dan rumusan pembelajaran. Dan kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya cikgu di WhatsApp. Itu saja. Sekian. Terima kasih.